Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera dan selamat datang ke sesi sembang santai Meet Us Real Time. This is a real time program, bukan recording, ianya adalah live. Okay? Meet Us Real Time ialah satu program talk show yang membincangkan trend terkini dalam industri IT dan juga program-program akademik yang ditawarkan di Universiti Kuala Lumpur Malaysian Institute of Information Technology atau UniKL MIIT. Bersama saya Syahrizat Muhammad Sharifuddin, selaku moderator malam ini, yang mana saya juga adalah pensyarah kanan atau senior lecturer di section Computer Engineering Technology, dan pada masa yang sama saya juga memegang jawatan sebagai Head of Curriculum Development untuk UniKL. Tanpa melengah masa, tajuk kita malam ini ialah Get Connected with Networking System, di mana kita akan membincangkan permintaan atau demand di dalam bidang kejuruteraan teknologi, khususnya dalam rangkaian komputer. Okay. Kita juga hendak mengintai peluang-peluang pekerjaan yang ada dalam bidang ni. Mana tahu mungkin rezeki anda, anak-anak anda, adik-beradik anda, saudara mara maupun kawan-kawan anda. Mari kita sama-sama kongsikan peluang ini. Pada kawan-kawan anda yang belum online lagi, call mereka, WhatsApp mereka. Mari kita sama-sama mengambil peluang ini. Bukan selalu ada ya. Okey, sebagai pengenalan, mari kita sama-sama berkenalan dengan apa yang kita katakan sebagai unsung heroes. Kenapa mereka, panel-panel ini, kita panggil mereka sebagai unsung heroes? Okay. We cannot imagine life without them, especially during the pandemic. Hampir semua orang bergantung kepada kestabilan sistem rangkaian untuk berhubung, melakukan transaksi-transaksi penting, belajar, bekerja, even shopping pun online. Tak boleh imagine lah kalau network down dekat Malaysia ni. Memang lost lah kita. Jadi mereka ni lah yang menjadi tonggak kestabilan network di negara kita, insya-Allah. Ada yang dah berada di situ dan ada yang sedang menuju ke arah itu. Kita mulakan dengan panel kita yang pertama. Bersama kita ialah Dr. Ahmad Sharafiz bin Khalid, pakar kita yang telah menghabiskan bertahun-tahun menuntut ilmu di bumi Perancis. Bawa balik ilmu-ilmu tersebut untuk mendidik anak-anak Malaysia. Kita persilakan Dr. Ahmad Sharafiz memberi sedikit pengenalan. Terima kasih Puan Syahrizat. Okay, basically apa nama ni, saya Ahmad Sharafiz Khalid, salah seorang daripada senior lecturer di Computer Engineering Technology Section. So saya juga merupakan Head of Industrial Leakage yang mana bertugas untuk menguruskan hal-hal berkenaan dengan latihan industri. So saya telah berkhidmat dengan UniKL lebih dari 21 tahun. Saya terlibat banyak dengan curriculum development daripada untuk networking. So daripada level diploma sehinggalah level degree kita yang mana kita panggil Bachelor in Networking System, Bachelor in Computer Engineering Technology Networking System. So saya mengajar kebanyakannya subjek-subjek rangkaian lah. So especially network troubleshooting. However, saya punya speciality, boleh saya campur-campur bahasa Boleh, silakan. Okay. Terima kasih. So speciality saya lebih kepada security, trust and privacy di dalam RFID ataupun IoT lah. Okay. Saya rasa setakat ni itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ahmad. Panel kita yang kedua ialah saudara Muhammad Sharafuddin bin Mat Saleh.
Okay, beliau merupakan salah seorang dari alumni kita dan kini bertugas sebagai Network Security Engineer. Okay, silakan Saudara Muhammad Sharafuddin, perkenalkan diri anda. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua panel-panel dan moderator. So, nama saya Muhammad Sharafuddin bin Mat Saleh. So, saya adalah alumni untuk, kalau dulu kita panggil Bachelor in Networking System kan. So, sekarang kita dah tukar ke Computer Engineering. So, terima kasih kerana sudi invite saya dalam event ni. So, itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih. We move on to our third panelist. Okay, Goh Hoon Kit, who are currently with us. Okay, in semester 5, if I'm not mistaken. Okay, beliau merupakan seorang penuntut kita dalam Bachelor of Computer Engineering Technology, Networking System with Honours. Okay, beliau merupakan seorang pelajar cemerlang. Okay, disukai para lecturers. Minta Saudara Goh perkenalkan diri anda. Hai semua, nama saya Goh Hoon Kit. Saya macam diberitahu oleh Puan Syarizat tadi, saya dalam semester 5 dalam kos BNS iaitu Bachelor of Computer Networking Technology. Saya currently belajar di UniKL MIIT iaitu Nation Institute of Information Technology. Saya merupakan seorang pelajar kat sana lah. Itu je. Sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada semua ahli panel atas pengenalan sebentar tadi. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali semula selepas video ini. Saksikan. Okay, welcome back. Jom kita bersama-sama sembang dengan para panelis kita. Kita korek sebanyak mungkin knowledge, skill dan experience yang mereka ada. Kita mulakan dengan panelis kita yang pertama, Dr. Ahmad Sharafis. My first question, Dr. Ahmad, apakah networking system? Okay, mungkin ada antara kita yang baru dalam ingin mengenali bidang networking system ni. Boleh Dr. Ahmad terangkan secara ringkas apakah networking system, apakah peranannya dalam kehidupan moden kita, macam mana kita nak appreciate networking system? Okey, terima kasih Puan Moderator. So, okey, secara ringkasnya sebab saya boleh cerita on and on yang untuk networking ni saja. Anyway. Secara ringkas Dr. Ahmad. Okey. Kita bayangkan sebenarnya kalau kata ikut Malaysia punya sejarah lebih kurang permulaan dia pada tahun 90-an kita komputer mula popular kat Malaysia ni dalam tahun 90-an lah selalunya sekarang ni kita nampak di rumah kalau kata kita ada komputer mesti kita ada printer, kita memerlukan untuk nak print something lah. So kita bayangkan kalau kata dulu zaman-zaman yang mana setiap company, setiap office tadi memerlukan ada 100 komputer. So kita bayangkan adakah kita perlu
dengan 100 komputer ni kita perlu atau tidak, kita ada perlu 100 printer lah kalau ada keperluan tadi nak ni kan. So sebenarnya idea untuk nak network ni tadi, untuk nak rangkaian ni tadi adalah timbul daripada idea tu lah. Maksudnya untuk membolehkan kita kongsi sumber, dalam bahasa Inggerisnya share kita punya resources. So resources could be data, information. So could be boleh jadi dalam segi macam tadi lah, printing lah tadi. So daripada 100 komputer kita kena perlu ada 100 printer. Sekarang kita hanya perlu ada 100 komputer, ada satu je printer cukup. Sebab at any time kita tak perlulah nak print kan, bukan tiap-tiap masa kita nak print. So time to time kita perlu print lah. So networking system membantu dalam menghubungkan alatan-alatan ni lah tadi. So alatan ni tadi contohnya yang saya kata tadi, printer, komputer, mungkin sekarang ni ada, zaman dulu ada scanner lah, sekarang ni mungkin dah tak ada scanner dah dan sebagainya lah. Tapi cuma sekarang ni kalau kita tengok nowadays kalau kata dulu kita cerita networking ni adalah di office, sekarang ni benda tu dah jadi common dah. Dekat rumah kita sendiri, berapa banyak yang dalam rumah tu kita ada router, kita ada access point untuk wifi punya connection dan sebagainya, yang mana kita share apa? Di rumah sekarang ni kita kebanyakan kita share internet connection. Maksudnya kita ada satu, sama ada gunakan TM, sama ada kita gunakan Maxi, sama ada kita gunakan Unify dan sebagainya. Kita share ada satu resources, tapi yang lain tadi, alatan-alatan lain kita akan connect pada kita punya network, sama ada menggunakan kabel ataupun wifi. Itulah yang dipanggil sebagai networking tadi lah. So dengan adanya networking ni tadi, the information and resources can be shared together lah. So itu intipati dia. Terima kasih Puan. Jelas Dr. Ahmad. Itulah penerangan seorang yang begitu berpengalaman dalam bidang ini. Seterusnya, bagaimanakah demand industri untuk graduate di dalam bidang networking system? Okey, untuk demand dalam ni, sebenarnya sebelum ni pun demand dah cukup tinggi lah. Tapi dengan adanya pandemik, benda ni demand makin lama makin tinggi dengan pengajaran pembelajaran di rumah, PDPR, dan bila kita masing-masing kena bekerja di rumah, kita BDR, work from home dan sebagainya. So semuanya memerlukan tenaga, semuanya memerlukan somebody di belakang sana. Minta maaf saya campur bahasa Melayu, kita santai sikit. Kita memerlukan somebody untuk nak support di belakang. Bayangkan kita work from home, tapi internet, connection in between, tak kisahlah sama ada di rumah ataupun di office tadi, dia punya backbone dia down. So tanpa pelajar-pelajar ni, tenaga kerja untuk di bidang networking ni tadi, communication down. So that's why saya nampaklah sekarang ni antara sebab yang bidang ni agak on demand lah. Cuma mungkin daripada segi normal tadi, daripada segi orang persorangan ni kita tak nampak. Itu yang pemoderator sebut tadi, the unsung hero. Sebab dia di belakang tabir. Kita duduk rumah sedap-sedap kan, kita tak tahu dia dalam bilik server sana tengah memastikan connection semua okey, semua hidup dan sebagainya. So saya rasa is relevant and masih lagi high demand. Ya, terdapat banyak institusi atau pusat pengajian tinggi di luar sana yang menawarkan program yang sama. Boleh Dr. Ahmad explain sikit apa ekstranya di UniKL MIIT ni? Apa yang kita offer yang lebih pada orang lain? Okey. Sejarahnya sebenarnya kita di MIT kita bukan hanya ada degree, kita juga ada diploma. Kita panggil diploma Computer Networking Technology. Yeah. So di dalam diploma ni, pada asalnya diploma ni kita dah mula pada tahun 2000. So saya antara yang pengajar yang mula mengajar di
masa tu dah di computer networking ni. So kita start dengan masa tu kita dah offer CCNA, which is Cisco Certified Networking Academy. Associate. Cisco Certified Networking Associate, yang mana tahap pertama untuk networking punya professional certification. So selepas tu pada tahun 2002 kita pun mula untuk mengolah untuk ke arah bachelor, which is Bachelor in Networking System, yang sekarang dipanggil Bachelor in Computer Engineering Technology Networking System. So kita kata masa tu apabila kita offer kita punya bachelor, kita kata masa diploma kita dah ada student yang dah run on CCNA. So untuk degree punya ni kita kata kita pergi pada second level yang kita panggil Cisco Certified Network Professional. Saya berani kata di Malaysia setakat ni UniKL MIIT adalah yang pertama yang runningkan the Cisco Certified Networking Professional ni tadi, CCNP. Tapi saya masih lagi rasa yang ini mungkin ada orang yang akan berkata jugalah. As per yang saya faham, as per yang saya dapat daripada feedback daripada sekeliling saya, setakat ni hanya MIIT sahaja yang offer sehingga tahap 2 ni. So kita maksudnya kebanyakan universiti lain kita stop pada level CCNA, tapi kita stop pada level CCNP. So that's the advantage daripada kita punya student kita lah, untuk student kita. Ya, begitu bertuah ya mereka yang enroll dalam program kita ni. Okey, terima kasih Dr. Ahmad. Kita proceed dengan kita punya second panelist, Saudara Muhammad Sharafuddin, yang merupakan wakil pada industri. Okay, beliau juga adalah alumni kita, okay, yang berjaya graduate kita punya program, okay, with flying colours, okay, antara pelajar cemerlang kita. Okey. Ramai yang mengatakan kejayaan dalam bidang network ni tak mencabar, tak popular, tak glamour. Maklumlah belakang tabir. What's your view? Okay. So bagi saya lah kan, apa yang saya boleh katakan, saya kurang setuju jugalah yang semua berpendapat bahawa kejayaan dalam bidang network ni tak mencabar. So basically susah tak susah ni adalah subjektif terhadap individu tersebut lah. Sebab lain orang lain capability dia. So saya boleh pecahkan juga dalam dua zaman saya, zaman belajar atau zaman bekerja saya. So kalau masa zaman belajar tu jujur lah saya rasa tak suka mana, tapi kadang-kadang ada juga suka tu. Sebab bila kita tengok dalam bidang teknikal kan, kebanyakannya kita hadap bukan manusia. Contoh mesin ke software ke berbanding dengan kos-kos lain kan. So tambahan pula kos-kos yang disediakan oleh pihak UniKL ni basically memang banyak membantulah untuk student-student macam saya untuk belajar. Sebab kalau ikutkan, saya ni kira agak slow sikit lah. Tapi alhamdulillah lecturer-lecturer kat UniKL ni mantap-mantap kan semua. Mantap-mantap. Alhamdulillah. So dalam bekerja pula, saya rasa network ni memang sangat popular. So saya tak tahu kenapa orang boleh cakap network ni tak popular. Tambah-tambah di zaman pandemik ni, rata-rata memang company memang membenarkan diorang punya pekerja work from home kan. So selain tu juga course network ni kita boleh tahu juga cabang-cabang dia banyak. Kita boleh pergi ke pure network ke, sysadmin ke, ataupun macam saya sekarang network security. So basically tu sedikit lah pendapat saya tentang soalan Madam Izzat tadi. Okey, boleh terangkan mengenai pekerjaan Saudara Sharafuddin sekarang sebagai network security engineer. Gah namanya tu. Sebenarnya network security engineer tu just title je, tapi saya baru junior. So basically sedikit skop ni sebagai NSE. So NSE ni network security engineer lah. So NSE ni macam saya sebagai orang first lah yang protect sistem daripada network
atau daripada network trade atau cyber trade lah. So bukan setakat tu lah, sebagai NSE ni juga kita kena berpengetahuan lah dalam testing dan configure hardware atau software. Selain first, yang paling penting memang Linux dan command line memang kena master lah juga. So basically saya sedikit beruntung lah sebab majikan saya ni sanggup beri tunjuk ajar untuk develop skill saya dalam network security ni, di mana memang dunia pekerjaan ni memang sedikit berbeza lah ketika kita ilmu kat zaman study ni kan. Okay, itu sedikit lah daripada saya tentang network security engineer. Okay. Berkaitan dengan what being highlighted by Dr. Ahmad just now, BNS menawarkan professional certification seperti CCNA dan CCNP pada pelajar, yang mana saudara Sharafuddin telah pun mengambil kursus-kursus tersebut sewaktu bergelar pelajar di UniKL MIT. Apakah kelebihan certification ni kepada saudara Sharafuddin bila dah masuk ke alam pekerjaan sekarang? Okay. So bagi saya rasa based on research sekarang, memang sehingga hari ini apa yang saya tahu memang CCNA dengan CCNP ni memang jadi antara sijil yang paling tinggi tauliah dia, antara tauliah dia dalam kategori IT. So saya share sikit time-time saya interview hari tu. So majikan saya agak impress lah kenapa sesebuah universiti ada CCNP. Biasanya kita end kat CCNA je kan. So dia agak impress lah kenapa tak banyak universiti yang offer CCNP ni. Nampak P pun dah tahu professional kan. So mereka agak impress lah. So pada student-student yang UniKL yang tak tahu juga tentang cert ni, kita boleh jadikan syarat juga untuk kenaikan gaji sebenarnya kalau dah masuk industri nanti. So itulah daripada saya. Untung ya graduate kita laku pula tu. Okay, terima kasih. Now we move on to our third panelist. Go. Okay, adik kita di sini. My first question, what influenced you to further your study in this program? Menarik sangat ke program ni? Nak royak gano lah. Jadi more specific, my main motivation datang daripada kawan saya dan housemate saya. Kiranya tema they always have my back, support my back. Kiranya tema sebab dema adalah dalam SEM lagi tinggi daripada saya, so dema lagi pakar babak network daripada saya. So ada apa-apa yang saya agak kurang jelas, dema lah. Dema jugalah yang saya refer, saya minta tolong. Yang lain-lain, second influence adalah to gain a better understanding of networking system and to achieve my goals. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okay. Nampak gaya macam enjoy je jadi student UniKL MIT ni. Kenapa pilih UniKL MIT sebenarnya? In my opinion, I do choose UniKL because it is a good university that produces skilled and knowledgeable students. And I do believe that they will able to adapt well to work situations and perform more than required specification that required by the current state of the industry. Okay. We've gone through 3 semesters with online teaching and learning. Okay, how do you adapt with online classes? Actually, I do adapt with online classes with plenty of difficulties because, in networking course, we do need or require hands-on experience, but it is not as simple as 1, 2, 3 because of the pandemic that is raging on. Because in my course, networking
system do require physical access to equipment such as switches, routers that we don't have the capability to access in our homes because of the current prices that naik, boleh kata mahal juga lah satu Cisco tu, dan anything that are in our network system. But we are humans and kita nak jatuh ya. With plenty of skills such as editing skills and many more, I'm sure that we will learn to adapt to the current situation and learn to manage it. Thank you very much, Go. Okay, let's take a short break. Kita saksikan video testimonial dari seorang pelajar program BNS kita. Jangan ke mana-mana. Assalamualaikum, saya Adi Yusof. Lepasan graduan UniKL MIIT Campus, saya mengambil jurusan Bachelor in Network System pada tahun 2011. Dan Alhamdulillah, sekarang saya bekerja di salah sebuah syarikat swasta di Johor Bahru dan saya memegang jawatan sebagai Network Engineer. So, banyak ilmu yang dapat saya gunakan ketika saya belajar di UniKL, di tempat kerja saya sekarang ni. Kepada korang yang masih lagi tercari-cari kat mana nak further study tu dan berminat dalam bidang networking ataupun IT, apa kata korang cepat-cepat join UniKL sekarang juga? Welcome back. Thank you for staying with us. Kita dah ke udara selama setengah jam ya. Pasti ramai yang menanti-nanti apa lagi input yang kita nak share dengan para penonton semua. Kita pusing balik kepada kita punya panelis yang pertama, Dr. Ahmad Sharafiz. Okay. Ada beberapa soalan dekat sini yang kita nak tanya dengan Dr. Ahmad. Ya, silakan. Okay. Tadi Dr. Ahmad ada mention yang selain dari senior lecturer, Dr. Ahmad juga merupakan Head of Section Industrial Linkages di UniKL MIT. Seperti yang kita maklum, setiap pelajar akan menjalani program latihan industri ataupun internship selama 1 semester di hujung pengajian. Bagaimana pelajar kita boleh mendapatkan tempat untuk menjalani internship ni? Okay, baik. So, basically sebenarnya kita bertuah sebab kita maksudnya dengan program ni kita dah start dah hampir 20 tahun lah. Saya sebut tadi tahun 2002-2003. So, hampir 20 tahun. So kita dah ada kita punya collaboration dengan company, ada yang company yang ambil more than one student untuk setiap semester, and kita ada lah kita punya maksudnya kita ada list list of company yang kita ada daripada tahun ke tahun, juga juga permintaan dari masa ke semasa. So permintaan tu boleh jadi direct pada kami ataupun boleh melalui lecturer kami ataupun melalui alumni kami yang mana yang pernah bekerja di company yang sama, dan juga semua pelajar ni tadi yang akan pergi ke latihan industri, kami akan letakkan dalam satu grup social media, sama ada Instagram, Twitter ataupun Facebook. So yang mana yang ada tawaran ni tadi kita akan masuk dalam tu. So student tu maksudnya student akan based on the poster ataupun tawaran tadi. Student akan student minta dari situlah. So dalam masa yang sama kita juga ada, sebab UniKL kan kita ada 13 kampus, 14 kampus kan. So kampus-kampus yang lain tu sekiranya dia orang ada keperluan, maksudnya dia orang dapat juga info daripada daripada connection dia orang in terms of industri dan sebagainya. So they share pada kami mengatakan okay, we need this kind of expertise dan sebagainya. So kita salurkan pada social media tadi lah. Dan juga walau bagaimanapun ada juga yang student yang mencari tempat sendiri sebab mungkin preference dia okay nak
dekat dengan rumah parents ke kan, tak nak jauh ke dan sebagainya, yang tu adalah. So basically tempat tu setakat ni alhamdulillah. Kita walaupun kata kadang-kadang kita dah habis pun tapi masih lagi ada permintaan lah. Network ni antara yang goreng pisang panas lah. Ya, saya pun dah berpengalaman visit student yang pergi buat latihan industri ni. Memang rata-rata employer memang puas hati dan mereka agak impress jugalah sebab kita punya student banyak knowledge. Bukan setakat knowledge yang theoretical. Student kita boleh buat hands on, student kita punya soft skill pun tip top. Alhamdulillah. Okey. Selain daripada syarat bergraduat ya untuk kita punya latihan industri ni, apa lagi antara kelebihan latihan industri kepada pelajar-pelajar kita? Okey, sebenarnya antara objektif kita buat di latihan industri adalah yang ni mungkin nanti mungkin boleh tanya juga dengan Syarafuddin ya untuk dia punya input dia juga. Tapi pada saya antara objektif kita adalah pertama, kita universiti kita boleh menyediakan student-student tadi dalam bentuk knowledge daripada skills. Knowledge maksudnya hands on daripada networking dan sebagainya. So lebih kepada buku. Ataupun hands on tadi dia memang ada dan sebagainya, dan tu yang itu amat maksudnya segala yang berkaitan dengan kata yang dalam kita punya program ni adalah router, switches, firewall dan sebagainya. Kita semua dia dah orang kata pun dah ada dalam poket dia. Tapi apa masalah? Apa kekurangan dia? Kekurangan dia adalah contact daripada segi human to human. Macam mana nak komunikasi dengan orang atasan, dengan macam mana kita nak communication kita dengan peer to peer, macam mana kita nak bekerja dalam team untuk nak dapat teamwork dan sebagainya. So kita nak tengok benda tu. Kita nak supaya student ni kita biasakan student ni dengan environment bekerja, sebab mungkin ada kebanyakan student kita daripada SPM terus masuk diploma dia terus masuk degree. So dia tidak ada lagi pengalaman bekerja tu. So di sinilah dia dapat sedikit orang kata pun intro lah kan. Teaser kan untuk alam pekerjaan. Ya, memang kita support kau-kau lah kita punya student ya nak pergi latihan industri ni. Selain daripada tu, apa lagi inisiatif UniKL MIT untuk membantu kita punya student sebelum dia pergi menjalani latihan industri? Okey, sebenarnya kita ada satu program kita panggil Industrimanship. Industrimanship ni maksudnya kita dah buat, kita kira A sampai Z. Kita dah buat, maksudnya kita cuba groom dia daripada segi soft skills dia. Kita buat kita buat resume writing punya bengkel. Kita buat grooming, kita buat mock audit, kita buat bootcamp, dan akhir sekali bila dah ujung tu kita panggil juga maksudnya ada few companies yang mungkin ada masa tu free. So kita panggil, kita siapkan satu slot yang mana kita panggil company tadi untuk present company itu sendiri. Okey, apa yang dia buat, apa yang dia perlu, apa yang dia expect daripada student. So student yang nak pergi pada latihan industri ni dia boleh pilih. Oh, company ni lebih tally pada dia punya minat. So kita bantu sampai setakat tu lagi. Okey, jangan main-main ya. Kita di UniKL MIT juga menawarkan peluang kepada pelajar untuk keluar negara ketika internship ni. Boleh Dr. Ahmad explain sikit apa peluang, macam mana pelajar-pelajar kita nak buat latihan industri di luar negara? Dan adakah kita juga ambil pelajar luar negara untuk buat latihan industri di UniKL MIT? Okey, UniKL MIT ada buat banyak daripada kolaborasi dengan universiti-universiti luar negara. Antaranya kita ada
Korea Selatan, kita ada Kamboja, kita ada Perancis, kita ada Austria, kita ada Jepun, kita ada Kazakhstan, Indonesia, Korea dan sebagainya lah. Oh, Korea 2 kali sebut. Okay, sorry. Tak apa. Ronok punya pasal kan? Okay, kita panggil program apa nama ni, kita panggil international tak apa, never mind. Kita ada program yang mana kita membantu budak ni, program ni tadi membantu in terms of collaboration antara dua company. So in terms of antara dua universiti, kita panggil mungkin exchange punya student. Kita boleh pergi, maksudnya yang banyak, sebab saya duk sebut Korea 2 kali sebab kita banyak student kita banyak ke Korea untuk buat dia punya ni lah, dia panggil ISEM tadi tu. So maksudnya dia ke sana untuk mobilization kita panggil. So dia ke sana dan dia tak perlu bayar yuran di sana, cuma dia hanya perlu dia punya sara hidup biasalah. So dia dapat, maksudnya dalam satu semester tu during the internship tu tadi dia duduk di sana di Korea lah. Yang mana saya sendiri pun tak pernah sampai lagi. Nanti kita pergi. And then daripada segi tu, untuk yang keluar, yang ke dalam pun kita ada juga ramai yang daripada sebelum ni kita ada terima daripada Austria, kita ada terima banyak daripada Indonesia, daripada Thailand, kita ada terima daripada Germany, kita ada dapat daripada France. Yang mana adalah few yang saya sempat jumpa yang dia letakkan bawah nama saya lah. Mentang-mentang lah saya pernah belajar di sana. So apa lagi saya rasa yalah, maksudnya daripada segi itu kita memberi peluang, memberi peluang pada student untuk untuk kita buat exchange tadilah. So kalau kata kalau tak salah saya, in terms of statistik pada 2009, sekarang ni 2020-2021 mungkin numbers tak ni, tapi dia punya peak pada tahun 2009 kita ada dalam 1,500 student one time. So maksudnya benda tu berlaku, ada possibility. So why not just kita cuba nasib lah. Ya, insyaAllah. Terima kasih Dr. Ahmad. Banyak input dari Dr. Ahmad ni. Rasanya kalau biar Dr. Ahmad ni cakap lama-lama tak cukup 1 jam kita. InsyaAllah ada rezeki kita online lagi Dr. Ahmad. Jangan keluarkan habis-habis. Nanti biar orang datang lagi. Okey, kita pergi kepada panel kita yang kedua, Saudara Muhammad Sharafuddin. Okey, dari tadi menunggu, senyum simpul. Okey, apakah demand atau trend untuk graduan kita dalam bidang rangkaian komputer? Okay, especially dalam situasi kita sekarang lah, pandemik, yang mana ramai orang work from home. Macam mana trend dia sekarang? Okay, sorry. Okay, bagi saya first, network ni tak pernah putus lah dan demand tu memang sentiasa ada lah. Contohnya macam sekarang, based on housemate saya 9 orang, 5 daripada housemate saya tu adalah networking system. So 5-5 tu semua dapat kerja dalam pandemik sekarang ni. So seloknya kita mula lihat pada pengkhususan lah, seperti macam networking security ke, network cyber ops. So basically network ni memang ada di mana-mana lah. So itu daripada saya. Okay. Kepada mereka yang belum tahu kita punya saudara Sharafuddin ni pernah memenangi Silver Award bagi kategori International Innovation Award di Malaysia Technology Expo MTE 2021 ketika masih lagi bergelar student UniKL MIT. Boleh ceritakan sikit projek yang menang tu, gilang gemilang tu? Okay.
So memang basically projek ni tajuk dia adalah real time soil monitoring based on LoRa. Projek ni sebenarnya bertujuan untuk kita nak monitor lah suhu atau kencondongan tanah menggunakan teknologi LoRa, which LoRa ni sebagai modul dia di mana kita akan ada sender and receiver lah. So memang basically award ni memang bukan daripada saya seorang saja yang dapat. So basically kita work as team lah. Work as team yang basically memang yang diketuai oleh Dr. Azizida sebagai advisor saya dan SB saya, dan sama-sama SAM time tu adalah Ahmad Alfian sebagai partner saya lah. So dia buat temperature dengan monitor, saya buat tilt dengan suhu lah, temperature. So memang ada beberapa lagi student tak silap, memang ramai. So memang kita work as team lah. So ada juga yang memang seorang lagi nama dia Fatihah. So dia juga antara penyumbang awards lah dalam kategori ni. So memang bukan daripada saya seorang. So totally memang team lah. So itu lah. Hebat ya. Okay, terima kasih. Kita proceed dengan our third panelist. Go dah teruja tu untuk FYP. Okay, orang kata belajar dekat universiti ni banyak teori je, kurang dia punya praktikal. Okay, can you share how UniKL can help you to fulfill both of them, teori dengan technical ataupun hands-on skill? Yes. Orang lain kata masuk U ni hanya kita fokus kepada teori dan kurangkan hands-on. Itu adalah silap. Itu silap terbesar lah, silap terbesar dia. Sebab yes, although we are in the current situation in pandemic, banyak jugalah lecturer yang saya kenal dan demo tengah berusaha sangat-sangat untuk dedahkan kita untuk try network equipment seperti router, switches. Tapi based on bukan itu saja. Sebelum pandemik ni bermula, saya juga telah didedahkan simulation seperti splicing fiber optic cable, macam mana nak completekan cabling fiber optic tu. Dan juga saya juga telah banyaklah juga memegang alatan elektronik seperti switches daripada Cisco, router. Itu semua adalah guidance daripada lecturer saya. Okey, terima kasih. Okey, banyak ya peluang sebagai pelajar UniKL MIT ni. Selain daripada technical knowledge, okay, are there any activities in UniKL that could help you to develop your soft skill? Okay, kemahiran insaniah, macam in term of communication, leadership, ethics. Okay, benda-benda tu penting ya untuk seorang student. Okay, boleh terangkan sikit? Boleh. Walaupun kita fokus banyak dalam UniKL, kita fokus juga teori dan hands-on activity skills. Tapi dalam UniKL kita juga tak lupa, jangan lupa UniKL juga ada banyak activity club yang macam sekarang ni, tema ada health event yang best-best lah kiranya, sama ada hands-on atau sharing information atau macam-macam lagi lah. Di sana ada macam yang dah lepas, ada networking lab di mana kita boleh improve our networking skills dan improve lagi lah kita punya knowledge pasal sesuatu course macam networking. Pasal networking tak tahu nak. Okay, itu saja. Okay, thank you Go. Don't go anywhere, we'll be back after this break. Ada video ni, saksikan.
pukul 10. Tak apalah. Kita dah sampai ke round yang seterusnya, iaitu round penghabisan, conclusion untuk kita punya sesi malam ni. Okay, mungkin ada yang dah mengantuk. Okay, tunggu dulu. Jangan tidur dulu. Kita habiskan dulu sesi kita. Kita pergi pada panelis kita yang pertama, Dr. Ahmad. Okay, Dr. Ahmad, kita sembang semula. Dr. Ahmad juga dikenali sebagai salah seorang juri bagi World Skill Competition. Okay. Boleh ceritakan sikit pengalaman jadi juri dan apa knowledge dan skill yang pelajar-pelajar kita ada? Dan adakah knowledge dan skill tu cukup untuk diorang join competition ni? Okay, World Skills Competition mungkin tak ramai yang mengetahui. So dia adalah pertandingan yang melibatkan belia di bawah 22 tahun. So pertandingan ni sebenarnya kalau nak ikut dah kalau dulu dipanggil sebagai pertandingan tangan emas, dikelolakan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran. Sekarang ni dia dari rebranding, nama dia World Skills Malaysia lah. So kalau dulu kita ada welding, patisserie, fashion, otomotif dan sebagainya. Tapi sekarang ni akhir-akhir ni kita ada kemahiran yang dipanggil sebagai future skill. So future skill ni lah yang ada banyak yang kita melibatkan kita di MIIT lah, kebanyakan dia melibatkan IT. Kita ada web design, kita ada cyber security, kita ada enterprise information system security dan sebagainya. So daripada segi knowledge and skills, saya rasa student-student kita ramai yang berpotensi. Contohnya untuk yang lepas kita ada untuk saya ada bawa seorang student UniKL untuk kita panggil untuk EISS, Enterprise Information System Security. Well, unfortunately kali ni dia virtual je lah. Walaupun katanya dia World Skills Asia, tapi dia virtual je lah. So daripada segi pengalaman, yes, maksudnya budak kita capable, budak kita cukup dengan ni. Mungkin ada sikit fine tune saja kan, yang mana-mana yang kita tak ada cover dalam kita punya subjek ataupun dia belum sampai lagi. Sebab untuk bolehkan dia masuk, dia kena 22 tahun. So kita tak boleh pilih yang di hujung, di penghujung. Maksudnya final dia akan dalam umur dalam 23-24. So dia kena pada awal-awal lah. But benda tu workable. Benda boleh. Benda yang boleh buat. Okey, ada sebarang kata-kata akhir atau nasihat untuk mereka yang berminat dalam bidang rangkaian komputer ni, Dr. Ahmad? Okey, untuk yang untuk yang ini saya cakap secara general lah sebab kita kalau kata kita di IT ni, zaman IT ni it is something yang moving very fast. Benda it moves very fast. Maksudnya kalau kata kita tinggalkan kata setahun dua, kita akan berada di belakang. So please dia lebih kepada kita kena banyak membaca, kita banyak kena kalau tak tahu tu kita cari kawan-kawan yang lebih tahu. And saya terus terang saya masih lagi berhubung dengan kita punya ex student yang lama untuk membolehkan saya dapat the real environment, sebab macam saya sebut awal-awal tadi, saya mengajar subjek network troubleshooting. Bila nak buat troubleshooting 20 tahun lepas, 10 tahun lepas, dan ketika ini dia punya cara untuk troubleshoot totally different. Dan in near future kita akan go with SDN, software defined network, yang mana dia punya cara troubleshooting dia akan berbeza juga. So untuk itu saya rasa yang paling penting sekali adalah please read and read. Sebab kan kita tahu kan tuntutan ilmu sampai ke apa? Pilihan. Ya, betul. Terima kasih. Sama-sama Dr. Ahmad. Okey, Saudara Syarafuddin, how about you? Ada sebarang kata-kata akhir untuk adik-adik yang minat nak ambil program networking ni di UniKL MIIT?
Untuk nasihat untuk adik-adik ke dengan ataupun kawan-kawan semua, apa yang kita belajar ni adalah penentu masa depan kita. Memang tak semestinya kita belajar network, kita akan masuk ke industri networking system ni. Tak kisahlah mana-mana kita akan masuk nanti, insyaAllah. So, satu ayat ni yang saya pegang dalam bidang IT ni, especially dalam bidang networking atau security lah, kita kena gairah. Tapi bukan gairah yang korang fikir tu. Dalam konteks ni kita kena gairah. Yang dimaksudkan adalah sifat ingin tahu perkara yang baru dan jarang kita lihat kan. So insyaAllah kita boleh terus maju dalam bidang kita yang kita minat. Okey, saya gunakan adik-adik tadi tak bermaksud program kita untuk yang muda-muda je ya. Kalau yang dah berumur tapi masih berminat untuk mempelajari bidang networking ni, sila. Okay, kita terbuka, kita tak ada had umur lah setakat ni. Okay. Our final panelists, okay, go. How about you? Do you have any encouragement for those who want to study networking system? Yeah, for encouragement, yeah, as we know, right, student yang newcomers tu mesti akan tanya bila soalan macam saya berada di dalam kos yang betul ke, atau boleh tak saya dapat peluang pekerjaan yang bagus, gaji yang bagus. Tapi for me, dalam terms in selecting courses to sambung belajar, just go for it. Berani buat, berani tanggung. So you only live once, might as well push through it, know your limits and break through it. Lancar je lah. Lancar. Ya, betul. Bukan senang nak dapat peluang, bukan semua orang dapat peluang belajar. Tapi siapa-siapa yang diberi peluang ni, grab the opportunity Okay, terima kasih kepada semua panelis kita dan para viewers yang menyaksikan Sembang Santai Meet Us Real Time Get Connected with Networking System pada malam ini. Untuk maklumat lanjut mengenai program akademik kami, terutamanya Bachelor of Computer Engineering Technology Networking System with Honours, atau ringkasannya ialah BNS di Universiti Kuala Lumpur Institute of Information Technology, Malaysian Institute of Information Technology, UniKL MIT. Kita boleh layari www.unikl.edu.my atau ikuti kami di social media. Kita punya Facebook, Universiti Kuala Lumpur Malaysian Institute of Information Technology. Okay, cari Facebook ni. Okay, ada. Ataupun siapa-siapa yang prefer untuk guna Instagram, okay, kita tahu ramai sekarang yang lebih cenderung kepada Instagram. Yes, kita pun ada juga dekat Instagram. Okay, carilah UniKL MIIT. Alright. Masa sangat mencemburui kita. Sekarang kita ada lagi 1 minit. Okay, bersama kami Universiti Kuala Lumpur untuk program ijazah sarjana muda ambilan September 2021. Dah tak lama dah ni. Kita masih buka peluang untuk enrolment. Okay. Carilah kami. Okay. Kita akan tawarkan apa yang terbaik yang kita boleh tawarkan. Kita ada pensyarah-pensyarah yang sangat-sangat berpengalaman. Okay. Dan kita punya fasiliti pun tip-top. Okay. Jangan risau. Okay. You won't regret for joining us as part of UniKL MIT family. Okay, till we meet again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Thank you for watching and see you in UniKL soon. Daftar ya.
Yeah.